Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada hari ini Quran Time Musaadah COVID-19 bersama saya Fazrul Ismail dan juga bersama Ustaz Termizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang terus bersama Quran Time. Kita mengambil masa untuk baca, faham dan ingin kita amalkan isi kandungan daripada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat kepada kita Ustaz ya. Terutama pada waktu kita menghadapi ujian COVID-19 ini adalah rahmah juga kepada kita ya. Kita dapat baca Quran, tuan-tuan di rumah bersama ahli keluarga untuk bersama melihat kepada kalam daripada Ilahi. Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama, dan kalau kita tengok semalam Ustaz kita bincang surah Luqman bersama Ustaz Termizi Ali. Ya. Hari ini bersama dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman kita akan menyambung kepada surah Luqman ayat yang ke-20 hingga 34. Dan sebagaimana biasa kita nak juga melihat kepada asas, kepada ringkasan, kepada keseluruhan Al-Quran yang ada pada surah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang yang kita baca berkali-kali dalam solat kita, dan juga mesejnya tentang Allah, tentang ibadah, tentang jalan lifestyle kehidupan kita Ustaz berulang dalam surah Luqman yang kita akan baca sebentar nanti. Jadi kita bersama tuan-tuan yang ada di rumah sudah bersedia saya harapkan ya dengan Quran masing-masing. Kita buka dahulu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1 hingga 5 insya-Allah. Jadi Ustaz Tarmizi dipersilakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia TV Al-Hijrah, temu janji kita setiap hari subhanallah bersempena dengan suasana kita sekarang ini Ustaz ya. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat melihat Al-Quran, kita dapat sama-sama baca, kita dengar kalam Allah, bahkan kita dapat memahami dan mentadabbur Al-Quran. Selalu Ustaz kadang-kadang kita baca je Ustaz, kadang-kadang kita tak ada kemampuan untuk mendalami itu Ustaz. Tapi alhamdulillah saat ini kita dapat bersama dengan Ustaz Fazrul, kita dapat belajar dan jom kita sama-sama baca dan kita sama mulakan bacaan kita pada saat ini dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tak sempat ambil Quran, tak apa. Download aplikasi Smart Quran. Subhanallah. Sambil-sambil tu ya. Di telefon bimbit masing-masing insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi surah Al-Fatihah kita baca bersama-sama tuan-tuan, dan juga membaca surah Al-Baqarah, di mana surah Al-Baqarah ini adalah jawapan kepada permintaan kita Ustaz ya. Kita minta hidayah, Allah beritahu bahawa mindset kita adalah kita tak tahu, Allah yang tahu. Alif Lam Mim itu kita tak tahu apa maksudnya. Tapi Allah kata kalau nak tahu juga ilmu yang perlu, zalikal kitabul la raiba fih ya. Kitab ini yang tidak ada keraguan tuan-tuan, tidak ada keraguan seperti mana kita beroksigen kita sekarang ya. Kita yakin Allah akan bantu kita. Bagi rakan-rakan kita yang kena wabak COVID-19, rupa-rupanya oksigen itu walaupun dah ada tapi tak semudah itu untuk masuk kerana kena pada paru-paru Ustaz ya. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita ada paru-paru yang boleh menyedut oksigen dengan lancar, dan itu sebabnya kita nak menghargai kepada panduan daripada Al-Quran. Dan itu sebabnya kita nak melihat pada surah Luqman Ustaz ya. Kita nak sambung pada ayat yang ke-20 ya. Kalau sebelum ini kita berbincang tentang surah Luqman ini adalah pendidikan dalam rumah ya, pendidikan dalam rumah yang boleh juga dibawa ke dalam sekolah ataupun institusi pendidikan, di mana pada ayat 1 hingga ayat 19 itu kita berbincang macam mana kalau ayat 12 hingga 19 Ustaz, Luqman menasihati anak dia. Ada 9 item lebih kurang begitu yang perlu menjadi asas. Paling tinggi sekali ialah jangan syirikkan Allah ya. Tapi siap sekali dengan dia punya tekniknya, dengan caranya, ya bunayya, cakap elok-elok ya, bukannya la tusyrik billah macam tu. Maksudnya topik-topik akidah ini disampaikan dalam bentuk yang menarik ya. Dan hari ini kita nak sambung lagi, nak tengok macam mana Allah mendidik kita, ayah ibu, cikgu-cikgu yang ada untuk mendidik anak murid kita. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama baca. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, insya-Allah kita akan sambung bacaan kita. Sekarang ini kita berada pada muka surat 413, surah Luqman, dan kita nak mula ayat yang ke-20 saya. Ayat yang ke-20 sehinggalah ayat yang ke-28. Jadi jom sama-sama kita ikut dan kita baca sama-sama insya-Allah. Gemakan rumah kita dengan alunan Al-Quran, kita baca sama-sama insya-Allah ya. Ya. A'udzu billahi minasy rajim. Alam tarau, sekali lagi ya. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata Allah sebagaimana yang kita baca sebentar tadi Ustaz Tamizi. Terima kasih. Alhamdulillah. Daripada ayat yang ke-20 hingga ayat 28, tuan-tuan. Ya, Allah membawakan pada kita pada ayat 20, tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu zahir dan batin, tetapi ada di antara manusia yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk ataupun tanpa kitab yang memberi penerangan. Ustaz, ya, dalam ayat ini Allah kata alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Allah suruh perhatikan, dan inilah uslub yang sebenarnya seorang ayah, seorang ibu ketika mendidik anaknya, ya, dia bawakan anak itu untuk memerhati alam. Walaupun sekarang ini kita tak boleh keluar tengok dari tingkap bolehlah, ya. Tapi maksudnya cerita-cerita dengan National Geographic-nya ataupun program-program yang bagus untuk tengok balik kepada langit dan bumi. Ini adalah salah satu daripada cara untuk la tusyrik billah. Ya, kalau ada ayat yang ke-13 tu memang jangan syirikkan Allah, tapi caranya itu adalah dengan mauizah, nasihat, dengan membawakan, Allah bawakan kepada kita untuk tengok kepada langit dan bumi, dan juga menyempurnakan nikmatnya untukmu zahir dan batin, ya. Tetapi di antara manusia ada yang membantah. Jadi bila manusia ini dia tidak dijaga la tusyrik billah itu tadi, dia akan mula membantah. Kan, dalam kes anak kita kat rumah ataupun pasangan dalam rumah contohnya, kalau ia tidak diberi perhatian pendidikan ini, Ustaz, ya, kita nampak di situ dia akan jadi orang yang suka degil, ya, suka membantah-bantah tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa panduan kitab yang nur, yang mencerahkan. 3 perkara, ya. Maksudnya satu, tanpa ilmu. Dia cakap tu kalau katakan anak tidak dididik dengan la tusyrik billah yang benar daripada surah Luqman ini, anak suka jidal, suka bergaduh, kan. Dan gaduhnya pun dia akan jadi
tanpa ilmu, tanpa hidayah daripada Allah dan juga tanpa panduan daripada kitab. Itu yang kita harapkan dengan kita mendidik dengan panduan daripada surah Luqman ini Ustaz ya. Kita harapkan anak kita ya, anak tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah ialah menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Itu yang kita tengok pada ayat 12 surah Luqman dan tidak mudah untuk jidal. Pasal kalau suka berjidal ini ataupun suka bertengkar ni, dia boleh dekat Facebook tu je bertengkar beratus-ratus dia punya ni kan, berbalas-balas dan kemudian dia ada siap ayat Qurannya dengan ada sainsnya, ada macam-macam ilmu kan, tiba-tiba jadi pandai profesor serba tahu ya. Jadi gejala profesor serba tahu ini yang berada di Facebook apa sebagainya, salah satunya ialah kerana unsur pendidikan dalam rumah itu Ustaz ya, yang kita kena sama-sama doakan agar kita dapat beramal bersama ya. Maksudnya sekarang ni memang saat-saat yang sangat sesuai Ustaz. Betul. Kita berada di rumah, dipasakkan lagi dengan cara Al-Quran mendidik dalam rumah kan. Aktiviti tu mungkin kalau katakan boleh bincang-bincang sikit dengan anak ke kan, ibu ayah boleh gunakan internet yang ada kan. Kita tengok okey tentang harimau ke, tanya sikit ya tentang langit dan bumi ni luas ya. Nak cakap pasal mengapa Allah jadikan lalat contohnya kan. Anak tu kena fikir. Ada sekali tu anak saya pun bertanya saya begitu, saya pun kena fikir kejap, okey mencari mengapa Allah jadikan lalat kan. Lepas tu ditanya lagi satu, mengapa jadikan harimau? Kan. Jadi ini adalah unsur-unsur yang kalau kita dapat cari ilmu ya, panduannya, akhirnya kita boleh bawa balik kepada la tusyrik billah. Itu yang kita nak harapkan daripada pendidikan dalam rumah kita. Pada ayat yang ke-21 itu Allah menyatakan dan apabila dikatakan pada mereka ikutlah apa yang diturunkan. Yang ini saya nak tekankan. Jadi saya kalau boleh saya minta ustaz baca ayat ini, ayat 21 bersama dengan tuan-tuan di rumah. Kerana di dalam ayat ini ada mesej penting. Semua penting ustaz ya, tapi hari ini kita nak ambil satu penekanan. Silakan ustaz. Jom ayat 21 kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan, sengaja saya tinggikan sikit Ustaz. Azab as-sa'ir tu pasal nampak apa? Ini azab. Jadi sila Ustaz. Ya. Maksudnya dan apabila dikatakan pada mereka ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami mengikut kebiasaan yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikut walaupun sebenarnya syaitan yang menyuruh mereka ke dalam azab yang Ustaz baca tinggi tadi itu, azabis sa'ir ya, satu azab yang neraka menyala-nyala ya. Dia tak payah cerita banyaklah Ustaz ya. Bila kita dengar COVID-19 ni pun tak kena lagi kat kita dah ya Allah kan. Apatah lagi kalau Allah beri ancaman begini ya, kita tak mampu ya. Jadi apakah yang Allah highlightkan pada ayat 21 ini ialah ada orang ya yang bila suruh ikut pada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran Ustaz ya, maksudnya wahyu daripada Allah, dia balas dengan apa? Dia kata kita dah biasa dah dengan apa yang ana. Ya, aba ana ni maksudnya nenek moyang ataupun ayah kami ataupun orang dulu-dulu ya. Dia ikut pada orang dulu pasal saya tengok orang dulu buat begini kan, kena pukul saya pun kena pukul kan, pasal ayah saya ke, pasal cikgu saya ke tengking saya pun kena tengking juga. Jadi kerana dia ikut kepada aba ana orang dulu-dulu, bukannya kerana Al-Quran. Al-Quran dah bagi panduan dah kan, tetapi dia kata kami dah biasa kan, kami dah biasa. Itu yang bila kita cakap tentang comfort zone, inilah dalam dunia pendidikan tak boleh kan. Kita kena pakai ilmu, kena ada hidayah, kena ada kitab yang dalam ayat 20 tadi itu yang kita perlukan tuan-tuan ya. Kita nak
biasakan yang ada pada ilmu, pada kitab, pada Quran. Ya, pada hidayah Allah, bukannya dengan kita tengok saya pasal khusus perkahwinan Ustaz ya. Ustaz pergi dulu berapa hari khusus perkahwinan? Saya 2 hari. 2 hari. Saya pun pergi 2 hari. Kan? 2 hari nak guna untuk berpuluh-puluh tahun nak mendidik. Itu sebenarnya, dan itu sebabnya alhamdulillah Allah bagi kita surah Luqman. Ya, yang kita baca tadi itu maksudnya ialah ibu ayah jangan jadikan kebiasaan ikut kebiasaan ayah, nenek, datuk, moyang orang apa. Di tempat kerja pun sama juga kan. Kadang-kadang pasal bos saya buat begini, pasal saya punya ketua buat begini, saya pun buatlah kan. Tanpa mengetahui mengapa kita buat apa yang perlu dibuat, berdasarkan pada ilmu, berdasarkan pada kitab, berdasarkan pada hidayah daripada Allah SWT. Jadi 3 perkara tadi itu Ustaz, ayat 20 tadi, ilmu, hidayah dan juga kitab ini daripada Al-Quran ini amat penting dalam kita mendidik ya, kerana bila kita baca Quran ini, kalau kita baca ayat yang ke 27 itu Allah beri perumpamaan ya tentang ilmu Allah ya, iaitu seandainya pohon di bumi menjadi pena dan lautan, ayat 27, menjadi tinta ditambahkan kepadanya 7 lautan setelah keringnya, yang secara tak selesai ditulis kalimah Allah. Masya-Allah. Banyak ya. Dan kalau orang cakap so kalau ilmu banyak buat apa? Kan. Sebenarnya hujung tu ada. Allah cakap bahawa sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau ilmu banyak, dia lagi perkasa. Ya, lagi banyak ilmu, lagi bijaksana. Ya, pasal orang ilmu sikit, dia kadang-kadang dia takut dengan benda yang tak patut dia takut. Ya, tapi kalau ilmu banyak, dia tahu macam mana nak uruskan itu, ini dan sebagainya. Dan kita ucapkan tahniah dan selamat bertugas kepada frontliners ya, terutama doktor-doktor yang ada ilmu ya. Sedikit Allah bagi, itulah yang membantu ya. Kalau tidak kita takut tak bertempat kan. Dan ini yang Allah highlightkan untuk kita jadikan sebagai asas ketika kita bercakap dengan anak ya, ketika mendidik dalam rumah, terutama dalam kita duduk di rumah ya. Ini bukan sekadar sampai 31 Mac Ustaz ya. Dah sambung lagi ni. Jadi kalau boleh kita dah masanya untuk kita merancang apa topik nak bincang, nak buat di dalam rumah. Jadi kita nak sambung lagi, apa lagi kena buat pada ayat yang ke-29 hingga 34. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar. Quran Time. Macam mana Ustaz? Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, di mana ini adalah program kita berinteraksi dengan Quran, baca, faham dan amal agar lahir tabiat, habit kita membaca Al-Quran 1 jam sehari minimum selama 365 hari. Dan bagi tuan-tuan yang baru mengikuti siaran Malaysia Quran Time pada hari ini, saya jemput tuan-tuan untuk ambil mushaf, ambil Al-Quran tuan-tuan, dan mari sama-sama kita buka pada muka surat 414. Sebentar lagi kita akan membaca daripada surah Luqman, menyambung daripada ayat yang ke-29 hingga ayat 34. Dan bagi tuan-tuan yang tidak ada mushaf, tuan-tuan boleh download ya, boleh muat turun Smart Quran di telefon pintar tuan-tuan, agar kita terus bijaksana dalam berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Baik, jadi kita bersama Ustaz, kita teruskan insya-Allah. Baik, kita tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-29 hingga ayat 34. Jom. Sudah beberapa hari ini kita bergabung dengan Al-Quran. Syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sepanjang waktu ini akan membentuk satu tabiat kita ataupun satu masa yang kita memang peruntukkan untuk kita membaca Al-Quran sepanjang hari, setiap hari. Dan ini mungkin menjadi satu latihan Ustaz. Satu latihan Quran Time. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita insyaAllah. Ayo kita sambung ayat 29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن
الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi berkongsi ayat 29 hingga ayat 34 ya. Penerangan demi penerangan yang amat kuat, yang amat utuh untuk kita menguatkan diri kita Ustaz ya, dan juga menguatkan institusi pendidikan dalam rumah kita dan juga dalam institusi pendidikan formal yang sekarang ini direhatkan ya Ustaz ya. Sekarang ni duduk di rumah. Jadi maksudnya saya Ustaz ya, kita ada anak, kita kena rancang sedikit. Harap-harapnya Allah mudahkan kita mengikut panduan daripada surah Luqman ini. Apa yang kita baca sebentar tadi pada ayat 29, tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga sampai ke waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Khabir itu bukan sekadar tahu tetapi melingkupi apa sahaja ya. Jadi bila Allah beritahu begini Ustaz ya, sebenarnya
Masih lagi kita bercakap tentang bagaimana uslub ataupun pendekatan ayah, ibu, cikgu bercakap ialah dengan menggunakan alam sekitar. Ya, dia satu ayat fil qaul yang kita baca tadi tu. Satu lagi fil kaun. Daripada ciptaan yang ini kita jadikan itu sebagai, zaman sekarang ni belajar sains lah katanya ya. Okey. Dengan gunakan perkara itu bawa balik kepada Allah SWT. Ya, itu uslub yang kita tengok tadi. Tengok pada siang, malam, langit, matahari, bulan itu. Kemudian wa annallaha bima ta'maluna khabir. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah boleh uruskan matahari. Nak uruskan, bukan mudah Ustaz ya. Nak uruskan 6 orang anak ya pun dah kelang kabut ya. Ini nak uruskan matahari yang memang laju apa sebagainya, tetapi Allah okey. Kan, nak ceritanya ialah dengan tengok malam dan siang ya, siang dan malam, tengok matahari dan bulan itu, kita yakin Allah ini memang ilmu luas, masya-Allah ya. Dan kesannya pada anak bila tahu ilmu luas ini, baiklah daripada kita mengadu kepada manusia ya, baiklah kita mengadu kepada Allah. Penting ya, pasal yang Maha tahu ya, agar anak kita selalu akidahnya itu adalah akidah yang sejahtera Ustaz ya, yang menyeru kepada Allah Subhanahu taala. Dan seterusnya kalau kita tengok zalika bi annallaha huwal haqq, ya, kebenaran ya, wa annama yad'una min dunihil batil ya, selain daripada itu adalah batil, wa annallaha huwal aliyul kabir ya. Dan selepas itu Allah bawa lagi sekali ya, masih lagi gunakan alam sekitar ya, kali ini tengok kapal pula. Kapal yang besar itu. Kalau sebelum ini kita baca surah apa Ustaz yang ada pasal kapal tu? Kapal Ar-Rahman. Yasin. Surah Yasin ada pasal kapal kan? Pasal kapal. Ini pun ada juga ya. Melambangkan rahmat Allah, pasal ialah yang kita cakap itu kan, meja baling tenggelam yang besar boleh berada ya. Dan Allah dalam ayat ini, ayat yang ke-31 ini, Allah bawakan tentang dapatnya kapal di atas lautan itu bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Masya-Allah. Ini dengan nikmat Allah. Kalau ada yang kata bahawa alah normal lah kan kapal boleh, tak, itu adalah nikmat Allah. Kalau Allah tak izinkan, meja pun boleh tenggelam kan, dan apatah lagi kapal ya. Itu memang nikmat daripada Allah. Dan itu juga kebesaran yang akhir sekali Allah beritahu, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Bagi orang yang nak sabar, orang yang nak bersyukur, dua dalam satu ini, dia nampak ini sebagai satu petanda besar. Cuba Ustaz tengok balik apa yang orang sabar bersyukur, apa yang special sangat pada kapal tu. Ada kaitan tak Ustaz? Ya, maksudnya kalau saya tengok Ustaz kan, ayat ni kan, banyak sekali dalam surah Luqman ni, dia masalah bertanya alam, alam, seolah dia memang bertanya-tanya kepada kita untuk kita mentadabbur dan memahami. Dan bagi seorang ayah, maksudnya dia bertanya pada anak. Kan, berbanding dengan ayah tu tanya, kamu tengok tu kapal, ya, tengok kapal, nampak tak? Tak begitu. Nampak je lah kan. Tapi kalau kata kamu nampak tak kapal tu? Kan. Itu ayat yang Allah bawakan ni, kita boleh gunakan dalam rumah kita, nampak tak kepada matahari tu? Kan, kalau kita bawa berjalan-jalan ke Ustaz ya, ini uslub pendekatan yang boleh kita gunakan agar sambil jalan-jalan holiday ke, sekarang ni tak boleh holiday lah kan ya, tapi kalau ada peluang Allah bagi balik ya, pasal kita dah belajar surah Luqman ini, gunakan peluang itu komunikasi ayah ibu bersama anak dalam topik-topik yang membawa kepada Allah. Betul, ya. Jadi ini ayat 31, iaitu orang yang sabar dan bersyukur ini, dia akan nampak bahawa kalau kapal boleh bergerak di atas laut itu adalah nikmat. Jadi benda yang agak mustahil ya, mustahil ni sebenarnya, saya bersyukur kalau ada benda yang mustahil dalam hidup saya, maksudnya benda yang sukar, COVID-19. Masya-Allah. Nampak macam makin lama makin bertambah ni. Mustahil ke? Sebenarnya tidak mustahil, kerana Allah yang sama boleh menyelesaikan ini. Dengan syaratnya ialah kita sabar, tuan-tuan, stay at home ya, buat apa yang patut, dalam masa sama kita bersyukur ya, kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ke-12 ya. Saya nak minta Ustaz baca ayat yang ke-32 boleh Ustaz ya? Pasal ayat 32 ini dia tak guna kaedah alam, tapi guna kaedah cerita pula. Jadi dalam kita bercakap dengan anak ni, kadang-kadang guna alam, coaching lah, tanya soalan, tapi kadang-kadang kita cerita. Jadi Ustaz, mari kita tengok sama-sama. Okey. Kita nak baca sekarang ayat 32 Ustaz. 32. Ayat 32. Ayuh kita sama-sama baca. Menarik ayat ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظيم. Ayat 32, dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas tunduk kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, hanya sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Sungguh pun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ini ustaznya. Allah bawakan kisah cerita pula. Kalau orang tu dia naik kapal di lambung ombak seperti gunung, ya ustaz pernah naik kapal kan, ya, yang memang kalau betul ya ombak tu besar seperti gunung, ya, dan waktu tu muncak. Ya. Dan waktu itu kalau ada sesuatu kesilapan ke dengan pasangan ke apa ke waktu itu ustaz, macam mana ustaz rasanya? Masa tu itulah panjatkan doa kan? Nak istighfar, nak bertaubat. Dan Allah cakap kat sini, da'allah muhlisina lahuddin falamma, dan apabila najahum, diselamatkan mereka. Allah beritahu psikologi kita ini ustaz ya, agar kita berjaga-jaga, pasal kita tengok dalam surah Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ni hamba kita ni sebagai manusia yang lemah, ada psikologi yang kita kena faham, iaitu ketika kita berada di bahr, ya, di lautan, dalam keadaan ombak yang tinggi, kita rasa tak selamat, kita akan mula kan. Tetapi bila dah diselamatkan ke ilal bar, ke daratan, kemudian faminhum muqtasid, sebahagian sahaja yang ikut jalan yang lurus. Jadi lebih kurang zaman sekarang ini ustaz ya, COVID-19 ni kita macam berada di laut yang bergelombang. Ya, kita memang bimbang setiap masa, kan, pakai sanitizer pada setiap masa tu kan, takut nanti ada, ya, moga-moga Allah bimbing. Dan Allah boleh menyelamatkan ke daratan, macam kita insya-Allah kita doakan Allah izinkan. Tadi pun kita mendengar doa daripada PM, Perdana Menteri kita, kan. Jadi yang Allah beritahu kat sini, bukan semua yang akan kekal bersyukur kepada Allah. Faminhum, daripada sebahagian daripada mereka muqtasid, tapi yang lain dia Allah bercakap mereka ini yajhadu, ya, iaitu mereka ini mengingkari kepada ayat kami, illa kullu khattarin kafur. Siapakah mereka? Mereka yang khianat, ya. Tadi dia kata dah nak kembali pada Allah kan, ya, tapi lepas tu dia ni balik. Sebenarnya memang kita lah ustaz, ya, kita memang kita, Allah ingatkan pada kita ini pasal apa? Pasal bila kita ingatkan juga pada anak kita kan, ada masa kita susah, kita akan ingat Allah kan. Tapi lepas kita dah habis periksa kan, biasa orang nak solat hajat kan, tapi lepas dah habis exam belum dapat result lagi, dia dah buat solat lambat lah apa sebagainya, lepas tu dah nak dapat result, dia sembahyang hajat balik semula. Ya Allah tolong, ya. Jadi ini psikologi anak kan, tapi sebenarnya bapa anak pun, okey, mak anak pun kadang-kadang buat begitu juga, ya. Jadi apa pelajaran yang boleh kita ambil daripada perkara ini sebenarnya ialah kita sentiasa membina sifat syukur ustaz, ya. Syukur yang diajarkan seawal ayat 12 Luqman yang berhikmah, anishkur lillah, bersyukur kepada Allah, bersyukur pada ibu bapa. Syukur banyak kali dalam ayat ini lawannya kufur, pasal sebenarnya nak beritahu psikologi kita memang begitu. Ya, satu orang yang bukan beriman dah confirm, tapi kita bercakap tentang kita pun yang membaca ayat ini. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah, kita menjadi ibu ayah yang bersyukur, ibu ayah yang sentiasa sedar kita ini ada kesilapan, dan kita mohon pada Allah agar kita janganlah jadi orang yang khattarin, ya, kafur, tetapi kita jadi muqtasid, orang yang berada kalau perasan perkataan muqtasid ini ada perkataan qas, ada kaitan dengan ayat nombor 19 sebenarnya. Kalau tuan-tuan yang ada Quran buka nombor 19 tu, waqsid fi mashyika waqdud min sautik, ya. Jalanlah, ya, dengan sederhana, tapi yang keduanya maksudnya jalan dengan ada maksud, ada tujuan. Ya, jalan ini ada purpose, hidup mesti ada purpose. Saya baca ini purpose-nya, tujuannya kerana saya nak faham, saya nak bawa keluarga saya. Purpose ni ke mana?
ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, ini sebahagian daripada surah Luqman. Yang lainnya itu mungkin bagi tuan-tuan yang di rumah boleh terus mengkaji, tadabbur ya. Tetapi kita nak simpulkan paling kurang ada 3 perkara ya, ada 3 perkara yang kita dah bincang sebentar tadi, yang boleh kita ambil sebagai pedoman kita ya. Daripada ayat yang ke-21 tadi kita bincang jangan ikut orang lain kecuali dengan ilmu ya, dengan ilmu, dengan hidayah, dengan kitab yang menjerahkan. Itu ayat 21 kita belajar tadi kan. Yang kedua yang boleh kita ambil ialah kalau ingin kaya dan terpuji ya, ingin kaya, jiwa kita lapang dan sentiasa dipuji, kita selalulah puji Allah seperti mana dalam ayat 26 ya, bila Allah menyatakan innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah ini maha terpuji, Allah ni maha kaya, maha terpuji. Maksudnya makin kita sedar Allah ni maha kaya, maha terpuji ya. Kalau dalam ayat yang ke 12 itu innallaha ghaniyun hamid, dengan syukur, makin banyak kita bersyukur memuji Allah pada setiap hari, kita juga akan jadi kaya. Dada kita, diri kita jadi lapang ya, dan akan anak kita pun insya-Allah, kita tak harapkan pujian anak, tapi anak pun akan cakap bahawa ayah dulu, mak dulu. Pasal apa? Pasal mak dan ayahnya bersyukur. Dan poin ketiga yang boleh kita bawa balik ialah rancang pendidikan anak dan keluarga hari ini dan bukan tunggu hari lain. Kalau kita tengok ayat 33 ya, bila Allah menyatakan tentang ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawmal la yajzi walidun an walidih ya. Maksudnya pada hari yang tak ada, ayah tak boleh tolong anak ya, anak tak boleh tolong ayah. Masya-Allah. Ustaz ya. Jadi bila kita berlaku perkara itu di akhirat, tapi bila kita boleh buat perubahan, perubahannya bermula daripada hari ini Ustaz ya. Yang kita doakan, kita nak doa agar Allah pimpin kita mendidik anak dalam suasana kita akan berada di rumah 3 minggu okey. Tak tahu lagi kalau tambah lagi, kita doakan habis 3 minggu. Tapi insya-Allah moga-moga dengan 3 minggu ini kita berdoa Ustaz ya, bersama-sama selepas ini agar Allah pimpin kita didikan dalam rumah dengan didikan panduan daripada surah Luqman. Jadi sila Ustaz. Ayo semua kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang maha perkenan akan hamba-hambanya memohon permohonan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Kami sedar, ya Allah, wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, ya Allah. Justru, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bantulah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sangat lemah ini, ya Allah. Hapuskanlah virus dan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Lenyapkanlah ia, ya Allah. Angkatlah kembali ia, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lindungilah kami, anak-anak kami, keluarga kami, jiran tetangga kami dan juga seluruh rakyat kami Malaysia, negara yang tercinta ini dan seluruh dunia, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah mereka yang sedang dijangkiti dan sedang dirawat, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kini berada di barisan hadapan, ya Allah. Yang sedang merawat pesakit dan juga anggota-anggota keselamatan yang berusaha memerangi wabak ini, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya kami akur dengan ujianmu ini ya Allah. Kurniakanlah kekuatan buat kami ya Allah, kurniakan perlindungan buat kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah, hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Kurniakanlah kekuatan dan juga ya Allah perkenankanlah usaha-usaha yang telah dibuat oleh pemimpin kami, anggota-anggota kami, doktor-doktor kami, jururawat kami dan juga barisan hadapan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan ya Allah, perkenankan ya Ar-Rahman, perkenankan ya Ar-Rahim. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم آمين تقبل آمين يا يا رب العالمين. كريم